sampai tergoda. Memang sungguh murni si bunga kasturi, tumbuhnya berseri tiap hari. Bunga Pak Zari, Soekarnadi Badi, memang sangat elok dipersunting. Dengar sini ya, irama Melayu, rentaknya melinggang, menghayunkan irama, tangan dan juga kaki. Ayolah kita meriah terus gemilang bersama dengan Nurul dan juga Suhaimi. Dewa. Saya suka lagu ni. Saya pun. Seni kata dia yang saya ingat kat ujung je. Apa dia? Tak sedap ni suara. Sedap betul lah. Wah, awak Nurul sungguh cantik, sungguh molek dia. Terima kasih. Awak pun sungguh besar dan gagah. Orang cakap lain juga. Tak apa. Saya Awak macam gurau baru je. turun daripada kayangan lah. Macam Alamak, puteri bangsawan terima lah. kasih. Awak Terima keturunan kasih. bunian ke? Janganlah cakap macam tu. Awak apa kurangnya? Saya keturunan boncetan. Bocah lain pula. Okey, kita tinggalkan isu tu. Sebab hari ini merupakan yang terakhir di mana kita akan lihat kemuncaknya Putera Gemilang dan juga rancangan yang hebat yang mendukung nilai-nilai murni tradisi. Betul. Apa kata kita perkenalkan siapa teman-teman kita yang akan bersama kita? Sudah pasti, silakan. Silakan. Pada minggu ni. Ya, untuk minggu terakhir Terus Betul. Gemilang, kami menjemput anak-anak muda yang bersemangat untuk melestarikan lagi lagu-lagu tradisional kita. Wow. Untuk sama-sama rasakan keistimewaannya, kita jemput penyanyi cilik kita, berikan tepukan Khairul, Syairul dan Umi. Kita persilakan terlebih dahulu Putera-Putera Gemilang. Amboi, macam nak naik pelamin Dan kalau minggu-minggu yang lalu kita tampilkan penyanyi-penyanyi evergreen, khas malam ini sekumpulan 3 orang jejaka muda akan menerajui Terus Gemilang Orkestra Trio. Kita juga akan temu ramah mereka tu nanti. Sebenarnya latar belakang mereka tu berbeza-beza. Boleh memang. bergabung dalam satu irama, itu yang hairannya. Dan cakap tentang irama, hari ini sebenarnya rancangan terakhir pun dan sepanjang 7 rancangan yang lain, kita bersama dengan alunan muzik yang telah pun dipersembahkan oleh kumpulan Sri Mahligai. Dan diambil penari-penari manis Seri Warisan, kita jemput kini Marina Yusof. Suci bersih-bersih tidak bernoda. Bunga Pak Zadi, Soekarnadi Badi, memang sangat elok dipersunting. Terharu saya hati ni. Kadang-kadang bila teringat tu saya rasa macam dengan lagu tu tadi kita seolah-olah balik ke filem-filem lama era-era. Saya bayangkan awak pulang dengan bakul waktu-waktu tu pergi ke sungai cuci baju. Oh, pakai macam ni ke pergi sungai? Biasa orang kampung selalu pakai macam Oh, ni. macam ni dengan bunga macam ni semua? Tertidur pun macam ni. Oh, ya Dia ke? bersilat lawan pun macam ni. Dia bergaduh dengan suami dia pun macam ni juga. Dan tadi bila kita sebut tentang perkara ini, dah 8 minggu kita bersama sebenarnya. Dan apa yang Nurul sendiri belajar tentang lagu-lagu Melayu, tradisi. dan Lagu-lagu sebagainya Melayu ni? yang saya suka sekali setelah 8 episod ni. Saya perasan rentak lagu Melayu ni macam dia menenangkan perasaan. Saya dapat tahu sebenarnya bila
kita lihat pantun-pantun klasik tu, ni tambah sikit lah ya. Ha. Pantun-pantun klasik tu sendiri, kalau biasanya orang buat pantun ni, dia kat ujung dia sama. Tapi sebenarnya pantun tu di tengah-tengahnya pun sama. Awak perhatikan Pucuk pauh delima batu. Anak semilang di tapak tangan. Sungguh jauh Pau tadi. beribu batu. Di mata hilang semilang, di hati jangan. Tengok tu. Itu pantun klasik. Nilai Melayu kat situ. Jadi sebenarnya itu halus seninya. Berikan tepukan. Bagus betul pendengaran dia. Terima kasih. Sungguh teliti sekali ya. 8 minggu terus gemilang. Kalau tak pandai-pandai, tak tahulah apa nak kata. Wah, saya tabik dengan Suhaimi Yusof. Hebat. Banyak saya Betul, perlu sikit. pelajari sebenarnya daripada orang-orang macam Abang Suhaimi. Betul. Bukan perut aja banyak isi. Otak juga nak kena isi juga. Baik, dan kita juga nampaknya berterima kasih kerana ramai di antara teman-teman kita ni, khususnya anak-anak muda yang begitu minat sekali menyokong nilai-nilai tradisi ni dan mereka meneruskan tradisi dari segi muzik, segi bahasa dan sebagainya. Ya, betul tu. Dan tak semua yang lama tu lapuk dan berabuk. Menjadi tanggungjawab bagi kita untuk semua mengilapkannya menerusi lagu dan juga irama. Ya, kan? betul-betul. Dan cakap tentang irama ni, saya rasa macam seolah-olah di kalangan anak muda tu, bila kita sebut tadi tu, mereka kekalkan, ya macam contoh anak-anak muda tu macam saya. Oh, muda ya? Tak ada, saya tanya je muda. Dia kalau belum menantu, dia kira muda. Oh ya, sama-sama muda lah kita betul, ya. Ya. Dan golongan muda, 3 jejaka yang kita bakal tampilkan dalam rancangan kali ini juga memberi nafas baru. Mereka ada pembaruan. Mereka bukan saja mewarisi, tapi dia ada sedikit inovasi. Itu yang menjadikan golongan muda yang lain pun berminat juga. Betul, memang tepat sekali. Dan untuk menyanyi bersama, kita akan silakan penyanyi cilik, iaitu adik Khairul dan Umi Dan juga kita akan diiringi bersama ialah pemuzik Sri Maligai. Berikan tepukan paling gemuruh untuk bukan orkestra, tapi namanya ialah Orkestra Trio. Panti-panti pun suara gendang bertalu-talu, serta hati bingung dalam hati siapa tahu. Panti-panti pun suara gendang bertalu-talu, serta hati bingung dalam hati siapa tahu. Kolam di dusun dik airnya penuh, hujanlah dik belum berlalu. Senjata racun dik tiada membunuh, cinta yang murni dibawa mati. Pagi-pagi pun suara gendang bertalu-talu, serta hati bingung dalam hati siapa tahu. Pagi-pagi pun suara gendang bertalu-talu, serta hati bingung dalam hati siapa tahu. Janganlah suka dik makan ketimun, ketimun itu banyak gedahnya. Janganlah suka dik duduk melamun, melamun itu banyak susahnya. Pagi-pagi pun suara gendang bertalu-talu, serta hati bingung dalam hati siapa tahu. Pagi-pagi pun suara gendang bertalu-talu, serta hati bingung dalam hati siapa tahu. Pagi-pagi pun suara gendang bertalu-talu, serta hati bingung dalam hati siapa tahu. Pagi-pagi pun suara gendang bertalu-talu, serta hati bingung dalam hati siapa tahu.
masih lagi bersama kami di Terus Gemilang terencet sikit, tak apa. seduh, seduh. Oh, seduh Nak kena Dah lama tampal tak seduh. kertas kat atas ni kalau seduh. Tu Macam pun baby. warisan budaya tu baby tampal kertas. Kalau besar macam gini tampal besar-besar surat khabar tu lagi bagus. Okey, kita berikan tepukan Orkestra Trio. Okey. Jadi sebutannya ialah orkestra, bukan orkestra. Macam mana boleh tertimbul nama orkestra ni? Mungkin juga orkes itu adalah singkatan orkestra. Star itu adalah satu individu. Dan trio itu adalah tiga. Jadi pertubuhan yang ada tiga star lah. Faham? Tapi Orkes, star, trio. Okey. Orkes kumpulan, star satu, Trio 3. terdiri dari tiga star. Faham. Tapi kita nak tanya jugalah. Mungkin orang ada pertanyaan lagi. Saya nak Silakan. tanya sebenarnya, mengapa anda memilih untuk berkarya menggunakan lagu-lagu tradisional? Sebab apa? Orang-orang muda macam anda-anda ni selalu fikirkan lagu tradisional ni offbeat dan sebagainya. Apa yang membuat anda berminat untuk berkarya dalam lagu-lagu tradisional? Mungkin perjalanan kami sebagai pemuzik bukan bermula hanya 3 tahun atau 4 tahun. Ia telah diterapkan dari kami kecil lagi. Jadi hingga kali ini kami rasakan ini adalah satu responsibility, tanggungjawab bagi untuk meneruskan karya dan dengan menggunakan irama-irama atau rentak tradisi kami. Bila sebut, Kalau bukan kami, siapa lagi? Kerana irama dan rentak ni milik kami. Milik orang Melayu kita. Dengar tu, berikan tepukan. itu dia. Milik kami, kita punya. Bukan main garang, bukan main garang. Gairah dan garang awak cakap tadi. Yalah. Bukan main lagi, itu bukan. Bila kita sebut tentang irama ni, maknanya orkestra trio ni, dia alunan muzik, irama saja. Dia tidak ada vokal sebenarnya. Ya, orkestra trio merupakan kumpulan instrumental. Terdiri dari 3 anggota. Mungkin dalam perjalanan ni kita ingin mencuba mengkolaborasikan irama atau rentak ritma dari Nusantara ini dengan gabungkan dengan benda elemen-elemen yang moden. Latar belakang awak sendiri tiga-tiga ni sama ke? Oh, mungkin Boleh banyak juga berbeza. Saya bermula berkecimpung dalam seni bila umur saya 7 tahun. Dalam seni Dikir Barat. Dikir Barat. Dikir Barat, Kumpang dan sebagainya. Dan yang lain pula bagaimana? Saya mula belajar violin dengan in a classical school. Klasikal? Ya. Oh, wow. Saya belajar lagu klasikal dulu, baru minat dengan tradisional. Ini sepupu Beethoven lah. Seorang lagi. Satu klasikal, satu Dikir Barat, lagi seorang lagi. Dulu lah time sekolah dulu saya ikut nasyid. Kumpulan nasyid. Wow. Jadi amat berbeza sekali Okey, kenapa tidak bercanggah Kenapa tiba-tiba menjadi satu kumpulan Persahabatan. Motto kami adalah bonded by friendship in pursuit of musical possibilities. Kami sudah berkawan lebih dari 10 tahun. Dan dalam perjalanan kami sebagai pemuzik, perhubungan kami erat, rapat. Sehingga kan muzik yang kami dengar itu berbeza tapi kita boleh bersatukan. Okey. Baru saya faham. Guru, jadi bermakna kalau kita nak berjaya dalam bidang muzik Melayu ni, kita kena beli motor. Okey, mungkin satu lagi lah saya tanya tentang penerimaan. Betul, tadi Nurul kata bila kita muda ni kita lebih ke arah pop, R&B, rap. Jadi penerimaan orang terhadap percubaan anda, gabungan anda, rasa ada yang komen negatif ke positif ke? Amin. Syukur Alhamdulillah. Setelah 3 tahun bersama dalam orkestra trio ni, kami sudah merantau sehingga ke Hawaii, Jepun, Cambodia, Indonesia, Malaysia dan seterusnya sebagainya. Dan saya rasa matlamat kami adalah untuk membawa muzik kami ke serata dunia. Dan saya rasa setiap kali kami diberi peluang ke atas pentas, ia diterima dan sokongan itu sungguh menggalakkan. Baiklah, syabas kami ucapkan. Dan bercakap tentang muda, bercakap tentang bangga, saya rasa di segmen selanjutnya ni awak tentu rasa bangga dan tengok anak-anak muda yang awak bersiap sedia. Saya sungguh bersiap sedia dah. Okey, saya minta diri dulu ya. Terima kasih Orkestra Trio. Sila. Baiklah, sekarang ni sebenarnya sementara Nurul bersiap sedia untuk segmen selanjutnya di mana kita akan lihat ni kemuncak di mana mereka tu akan diterima ataupun dinobatkan sebagai Putera Gemilang. Saya rasa
saya pun dah siap sedia. Saya nak minta kalau sekiranya Seri Maligai boleh memberikan sedikit irama. Selama 7 minggu, mereka mempersiapkan diri dan berjaya melangkah ke peringkat seterusnya. Inilah malam penentu. Inilah malam yang bakal menobatkan dan melahirkan seorang putera. Hanya yang penuh berkeyakinan berada di sini pada malam ini. Inilah dia, malam penentuan. Ya, Suhaimi, saya dah bersedia. Saya rasa semua dah bersedia nak menyaksikan Putera Gemilang. Dah bersedia ke belum? Okey, putera yang kita cari perlu ada 3X, iaitu X Factor, eksklusif dari segi gaya dan juga action tenang. Sebab apa? Hati dakduk-dakduk, jadi kena action tenang lah kan. Dan malam ini mereka ada 2 cabaran. Cabaran pertamanya ialah mereka harus memperagakan pakaian yang mereka pilih sendiri dengan bantuan Fatimah Mohsin dan beritahu kami kenapa beliau memilih pakaian itu. Mereka akan diadili oleh pengada-pengada kita. Berikan tepukan Fatimah Mohsin, Ratu Fatin Amira dan hero Melayu kita Adi Putra. Dan tak lupa juga GGM, gadis-gadis Melayu. Ya, itu dia gadis-gadis Melayu yang merupakan GGM juga gadis-gadis menganalisa. Wow. Ya, ini semua terdiri daripada para saintis kita. Tengok wajah-wajah saintis kita. Jadi mereka akan menganalisa dan meneliti dan akan mungkin memberikan komen-komen yang bertahap dunia. Sebentar lagi. Okey, sungguh serius Suhaimi, okey, apa kata kita mulakan sekarang? Silakan Marina. Ya, kerana hari ini peringkat akhir ya. Jadi pantun saya hari ini ada sedikit berbaur istana. Dengarkan. Bunyi nobat ruang istana. Anak raja masuk di julang. Tirai kini sudah dibuka. Apalagi Putera Gemilang. Masuklah gelanggang. Silakan, itu dia. Wah. Kita mulakan dengan Afiq Arshad. Abang kita ni katanya dalam peringkat suku akhir, wanita yang paling dikagumi ialah Florence Nightingale kerana prinsip dan tekad beliau. Dan dalam peringkat separuh akhir pula, dia telah menari zapin dengan bersungguh-sungguh. Dengar-dengar dia tanya Marina, boleh masuk Seri Warisan ke tidak? Abang kita ni semangatlah. Silakan bang. Saya memilih pakaian tersebut ini di atas sebab warna yang menonjolkan dan juga sesiapa saja yang memakai pakaian tersebut ini akan kelihatan sigap. Dan kalau ikutkan pada zaman dahulu, pahlawan-pahlawan akan mengenakan pakaian tersebut ini untuk berhadapan dengan musuh. Jadi, sayalah pahlawan pada zaman sekarang yang akan menghadapi segala rintangan yang ada. Sekian, terima kasih. So hero abang kita ya. Yang kedua, Hairil Ashraf. Abang male model kita ni kan sungguhlah kacak, handsome. Di peringkat suku akhir, dia telah memilih filem klasik Ahmad Al-Bab untuk ditonton Ratu kerana cerita itu banyak nilai-nilai positif yang dapat dicontohi katanya. Patutlah dia selalu nampak handsome dan positif. Silakan. Terima kasih Nurul. Kerana malam ini adalah episod yang terakhir, jadi saya haruslah pulang ke asal. Kerana itu saya telah memilih pakaian Jawa. Kerana saya dapati corak batiknya sangat menarik dan ia adalah identiti yang kuat kepada kepada Nusantara dari sebahagian ini. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita bersama Luqman. Putera kita ni pernah menitiskan air mata ketika kejutan hari jadinya yang ke-21. Sungguh emosional abang kita ni. Di peringkat separuh akhir pula, beliau telah menawan hati satu studio dengan dendangan lagu Malam Bulan di Pagar Bintang. Rasa-rasa dapat tak putera ni menarik perhatian juri dan GGM sekali lagi? Silakan bang. Assalamualaikum semua. Terutama sekali, baju ini merupakan pakaian rasmi Kesultanan Riau. Dan baju ini ialah baju songket bunga tabur. Dan saya pilih baju ini yang berwarna coklat kerana saya tahu bahawa kegemaran warna untuk ibu saya juga coklat. Jadi Mama, inilah untuk anda. Sekian, terima kasih. Seterusnya, Nabil. Abang ni pula
Dengar-dengar ramai peminat. Dalam peringkat suku akhir, hero Melayu beliau ialah Adi Putra. Dialah Adi Putra punya diehard fan di Singapura. Dengar tak Adi? Bagi peringkat separuh akhir pula, dia telah setuju dengan pilihan lagu Gurindam Jiwa buat Ratu. Adi telah setuju dengan lagu yang dia pilih. Nampaknya bukan rupa saja seakan fikiran pun samalah. Silakan. Seperti yang anda lihat, saya memakai baju kurung Melayu yang berkain songket serta bercekak musang. Saya memilih baju ini kerana warnanya yang menyelah lagi terang. Untuk pengetahuan anda, baju ini telah menjadi Kesultanan Melayu apabila mereka berjumpa dengan pembesar-pembesar negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dan itulah dia gaya keempat-empat putera kita. Sekarang kita jemput mereka kembali ke tengah pentas. Dan sekarang kita akan dengarkan komen daripada panel juri kita. Kita mulakan dengan Fatimah Mohsin. Silakan. Terima kasih Nurul. Memang hari ini saya lihat keempat-empat finalis ni segak-segak belaka. Confidence level memang bagus dan at least you all buat research tentang pakaian ni. Dalam empat ni memang ada few yang lebih menyela daripada yang lain. And good effort by Afiq and Luqman. Okey, kita dengar pula daripada ratu kita, Fatin, silakan. Saya faham perasaan awak untuk berada di situ dan berbual tentang pakaian Melayu. Memang susah tapi saya memang syabas pada awak semua kerana mencuba dan research lah pasal ni seperti Fatimah kata. Awak semua memang tampan sekali dalam pakaian ni. Tapi saya rasa yang lebih menyela ialah Luqman. Okey, kita dengar pula kata Adi Putra. Assalamualaikum. Syabas dan tahniah kepada anda semua yang hingga ke peringkat akhir. Bagi saya anda adalah juara. Dan khususnya apa yang saya ingin katakan adalah pepatah yang pernah dipetik dalam filem Si Mersing. Apa ada kepada paya dalam tidak, tohor pun bukan. Apa ada kepada saya berbangsa tidak, masyhur pun bukan. Berarti kita orang Melayu merendah diri. Jadi saya pilih anda semua. Terima kasih. Panel juri kita sekarang kita dengar daripada GGM pula. Silakan. Kita persilakan gadis kita yang berwarna merah jambu dan beliau mewakili daripada Kepulauan Sumatera. Silakan. Gadis-gadis Kepulauan Sumatera, bagaimana citra anda? Miang kami, miang bertempat. Boleh. Miang kami pasti buat kamu berempat lagi mau fight. Dalam banyak-banyak, pilihan saya Luqman. Wah. Itu adalah kata-kata daripada Kepulauan Sumatera. Silakan gadis kita yang berbaju merah. Mental kami bukan sembarangan. Mental kami beri semangat. Amboi. Antara banyak-banyak jawapan, Amboi. jawapan Luqman yang paling hebat. Oh. Daripada kawasan Nusantara ini kita kembali ke studio di Pulau Temasek. Terima kasih Suhaimi dan terima kasih juga kepada GGM. Kalau anda nak tahu siapakah yang akan dinobatkan sebagai Putera Gemilang, jangan ke mana-mana, kita akan kembali dengan cabaran kedua dalam Terus Gemilang. Anda masih lagi bersama kami di Terus Gemilang. Sebelum kita saksikan cabaran kedua Putera Gemilang, apa kata kita berhibur sekali lagi dengan Orkestra Trio bersama Khairul, Syairul dan Umi.
Wah, hebat betul lah. Hebat adik-adik kita ni. Okey, sekarang ni nak panggil abang pun tak kena, nak panggil pakcik pun, panggil atuk sudahlah ya. Atuk nak tanya cucu sekalian, suara ni memang lunak lah. Okey, saya nak tanya sikit ni pada mana satu ni? Khairul, Syairul dan Kak Umi. Okey, siapakah agaknya idola ataupun ikon dalam seni muzik Melayu ni bagi Khairul? Okay, bagi Khairul, Amy Search lah idola Kai. Kerana dia semenjak dia menjadi penyanyi, dia tahap suara dia di tahap yang cemerlang sehinggalah sekarang. Dahsyat cara awak berkata-kata ni seolah-olah awak dah 30 tahun jadi juri anugerah dan juga diundang sebagai juri undangan Akademi Fantasia mungkin agaknya. Saya pula siapa? Zamani. Zamani. Kenapa Zamani? Dia nyanyi suara merdu. Merdu. Wow. Dengan dia nyanyi dengan soul. Dengan? Soul. Soul. Apa orang lain tak ada soul? Jiwa. Penghayatan dia lebih. Macam mana Zamani nyanyi dengan penghayatan tu? Bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku. Dahsyat ni. Berapa umur Syairul ni? 9 tahun. 9 tahun? 10. Cik, cakap pun dengan penuh jiwa. 10. Kita 10. Umi pula siapa Umi? Datuk Siti Nurhaliza. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Orang lain mungkin minat tapi mungkin awak pandang dengan kacamata yang berbeza. Kerana suara dia lunak dan merdu dan sedap didengar oleh orang. Bakat-bakat ni sebenarnya biasa. Kalau kita tengok, saya berbunga hati bila melihat anak muda kita ni menghidupkan nilai-nilai budaya daripada awal-awal lagi dengan pakaian. Ini satu budaya tradisi yang kita teruskan. Siapa yang mempengaruhi Khairul bila dalam bidang seni suara ni? Untuk saya, bapa saya yang mengajar saya. Muhammad Nizam bin Abu Bakar yang mengajar saya. Ya. Macam mana dia mengajar kat rumah tu? Dia mengajar teknik-teknik menyanyi, teknik-teknik menyanyi dan bagaimana hendak maintain suara. Dia suruh minum apa tu hari-hari? Tidak, tak minum apa. Tak minum apa-apa? Tak minum suara dah macam ni? Kalau dia minum tak macam mana lagi? Tak ada Bagus. Ni adik-beradik lah ni kira? Okey. Umi pula macam mana? Siapa yang mengajar? Ibu saya. Ibu? Wah, ni bapak-bapak ibu. Ni tak ada ikut jantina masing-masing ke? Tak ada Okey, ibu kenapa ibu minat sekali dengan menyanyi ni? Dia memang minat dengan lagu-lagu tradisional. Jadi bila dia sedar yang saya mempunyai suara yang sesuai untuk lagu tradisional, jadi dia mengajar saya bagaimana untuk menyanyi dan suara saya diasar setiap hari jadi menjadi lunak dan merdu. Dan lagu pertama yang diajar oleh ibu tu lagu apa? Es Lilin oleh Datuk Siti Nurhaliza. Cuba nyanyi sikit suara macam Siti Nurhaliza tak? Ini es lilin, aduh, sudah terpuji, rasanya manis, aduh, sedap sekali. Bagi tepukan sekali lagi untuk ketiga-tiga ini. Syabas. Hebat. Teruskan. Baik, teruskan kecemerlangan, teruskan kegemilangan dan kita sekarang ni nak teruskan dengan pemilihan Putera Gemilang. Kita tengok agak-agak kali ini dalam pusingan kedua ni siapa yang kena. Nurul, nampak awak pun tengah gairah Nurul, silakan. Alah Suhaimi, saya dan putera-putera saya sentiasa bersedialah. Ini dah peringkat akhir lagi, kita lagi semangat tau. Cabaran kedua ni senang aja, sesi soal jawab. Para peserta kita, putera-putera kita akan menjawab soalan yang diajukan oleh panel juri. Boleh kita mulakan? Dah bersedia? Okey, kita mulakan dengan panel juri kita. Yang pertama, Fatimah Mohsin. Silakan dengan soalan anda. Soalan saya adalah untuk Afiq. Apa kelebihan nilai orang Melayu? Bagi saya, pertuturan seharusnya penuh dan kaya dengan budi bahasa. Mereka yang berakhlak dan bermoral tinggi ialah mereka yang cerdik dalam menggunakan bahasanya. Anak Cina bertimbang madat dari Makassar hingga ke Delhi. Hidup di dunia penuh beradat. Bahasa tak dapat dijual beli. Sekian, terima kasih. Okey, kita teruskan dengan panel juri yang seterusnya. Ratu Fatin, silakan. Soalan saya untuk Khairul. Apa yang paling menarik tentang tradisi dan warisan yang anda pelajari menerusi pertandingan ini? Terima kasih. Dalam rancangan ini, saya telah mempelajari akan muzik Melayu tradisional yang amat
amat lembut dan lemah gemalai seperti zapin, asli, joget dan sebagainya. Dari itu juga kita dapat tahu berapa indahnya adat Melayu kita daripada sifat tutur kita, budaya kita adalah warisan kita. Jadi itulah keistimewaan kita dalam budaya ini. Terima kasih. Adi Putra dengan soalan anda, silakan. Khusus kepada Lokman, apakah cara yang paling terbaik untuk menerapkan tradisi dan warisan khususnya kepada anak-anak muda? Terima kasih, Adi. Saya rasa bahawa cara yang terbaik ialah untuk kami semua menjadi contoh kepada anak-anak muda kita. Saya percaya jika kami semasyarakat menjadi contoh, mereka juga dapat mengekalkan nilai-nilai tradisi Melayu seperti berbudi bahasa dan juga saling menghormati kepada orang tua. Sekian, terima kasih. Terima kasih Lokman dan akhir sekali Marina, silakan. Khas untuk Nabil, soalannya ialah apakah adat dan budaya Melayu yang ingin anda kekalkan dan mengapa? Bagi saya, untuk mengekalkan budaya Melayu, seharusnya kita mempelajari adat budaya seperti kelakuan dan kebiasaan dengan menghormati orang yang lebih tua dengan panggilan istilah pangkat kelahiran ataupun kekeluargaannya. Terima kasih. Terima kasih. Okey, kita tidak akan minta komen daripada panel juri kita, tapi kita nak dengar komen daripada GGM kita. Silakan. Silakan. Saya rasa bahagian depan ni adik kita yang berwarna hijau ni, baju hijau, bukan dia warna hijau. Silakan. Pandangan awak macam mana? Okey. Pada pandangan saya, jawapan yang paling hebat sekali adalah jawapan daripada Luqman. Oh, kenapa? Ia memberi jawapannya dengan penuh keyakinan dan terang sekali. Okey, itu pandangan seorang. Okey, seorang lagi. Okey, bagi adik kita ni agak-agak mana satu dalam kalangan 4 jejaka kita ni? Walau apapun pilihan mereka, pilihan kita tetap Abang Adi Putra. Lah, itu juri lah. Kalau Adi masuk, dia bukan seorang dia juara. Minta maaf, the king is still around. The King yang Kong. Ini yang buat aku rosak program aku ni. Tak apa. Itu pandangan mereka, tapi pihak juri mempunyai hak untuk menentukan. Jadi kita nantikan pada penghujung rancangan siapakah akan dinobatkan. Serah balik kepada Nurul. Silakan Nurul. Nasib baik ini dah peringkat akhir, dah episod terakhir. Kau tak ada, girls you all fired Adi Putra, main lagi. Okey, kita akan ketahui keputusan sebentar lagi. Tapi Adi Putra minggu lepas dia janji dengan saya, dia nak nyanyikan untuk saya. Siapa nak dengar Adi nyanyi? Apa kata kita ramai-ramai joget lambak bersama Adi Putra? Joget bukan selalu nak dapat ilmu untuk menyanyi ni. Silakan Adi, gelang-gelang dah dibuka. Tunjukkan suara joget. Jangan tak jadi. Sungguh hitam si buah manggis, manis pula rasa isi. Manis tu. Sungguh hitam si buah manggis, manis pula rasa isinya. Walau hitam ku pandang manis, manis pula budi rasanya. Itu yang penting tu. Walau hitam ku pandang manis, manis pula budi rasanya. Hitamlah hitam, si tampuk manggis, walaupun hitam dipandang manis. Hitamlah hitam si gula Jawa, walaupun hitam manis orangnya. Kiri jalan, kanan pun jalan, di tengah-tengah pohon melati. Kiri jalan, kanan pun jalan, di tengah-tengah pohon melati. Kirim jangan, pesan pun jangan, kalau rindu datang sendiri. Kirim jangan, pesan pun jangan, kalau rindu datang sendiri. Hitamlah hitam, setampuk manggis, walaupun hitam dipandang manis.
Hitamlah hitam singgulah Jawa, walaupun hitam manis orangnya. Wah, hebat, hebat. Terima kasih kerana masih lagi bersama kita dalam rancangan Terus Gemilang. Terus Gemilang melekat terus di kaca TV itu. Sebab saya perasaan pun saya rasa terlalu seronok, saya tak mau tinggalkan lah kalau boleh. Apatah lagi kalau kita persilakan untuk persembahan selanjutnya. Betul-betul. Okey. Kita berikan tepukan gemuruh dalam lagu Yaladan Orkestra Trio bersama Khairul, Syairul dan Umi. Silakan. Tinggilah tinggi, terbanglah tinggi, akhirnya jatuh. Ya Allah, Yaladan, Yaladan, Yaladan. Akhirnya jatuh ke tanah juga, ke tanah juga. Janganlah kita meninggi diri, akhirnya jatuh. Ya Allah, Yaladan, Yaladan, Yaladan. Akhirnya jatuh ke bawah juga, ke bawah juga. Meninggi diri, dibenci orang, budi bahasa. Ya Allah, Yaladan, Yaladan, Yaladan. Budi bahasa ini dicari, ini dicari. Baiklah baik kita berbudi, janganlah sampai ya Allah, Yaladan, Yaladan, Yaladan. Janganlah sampai dikata orang, dikata orang. Terima kasih Orkestra Trio dan juga adik-adik kita hebat sekali. Hebat. Hebat mereka, hebat lagi keputusan yang bakal diumumkan kerana diberitahu oleh pihak istana bahawa pihak ini keputusan telah pun dicapai secara adil oleh pihak pengadil, jadi berada di tangan saya. Dah ada. Kalau boleh saya nak 4 sekali jadi putera Gemilang, boleh lah suami, boleh please lah. Ingat tak lagu tadi tu? Lagu-lagu Melayu yang ada seni katanya tu, kalau nakhoda tidak faham alamat kapal nak tenggelam, seorang aja nakhoda, seorang aja sultan, seorang aja. Okey, saya faham. Apa kata kita ke tengah sekarang ni? Okey, silakan. Mereka kita nak umumkan. Okey, sebenarnya sebelum kita umumkan nama pemenang, agak-agak apa hadiah yang nak ada? Itu dia. Putera Gemilang akan mendapat wang tunai sebanyak $1,000. Wah, wang tunai. Dan kontrak modeling tajaan Fatimah Mohsin Wedding Gallery. Alamak, kenapa saya tak dapat? Please, saya dah lama nak jadi model. Habis jadi model. Ini model, okey, kontrak dapat. Mereka juga mendapat tajaan penjaga rambut oleh Arches Hair Spa. Saya biar rambut tahu tak terjaga. Kenapa? Okey. Itu hadiah bagi mereka. Dan hamper barangan polis. Nivea. Nivea. Dan juga Fish and Co. Wow. Sekarang kita jemput hero Melayu kita, Adi Putra. Dipersilakan. Silakan. Itu dia. Baiklah. Okay. Sekarang kita umumkan. Para hadirin dan hadirat yang kami nanti dan tunggu-tunggukan keputusan ini. 8 minggu telah berlalu. Gelaran terunggul Putera Gemilang jatuh kepada
Luqman. Sekali lagi kami ucapkan tahniah kepada Putra Gemilang 2013. Itu dia para penonton sekalian. Dinobatkan Putra Gemilang 2013. Syabas, tahniah. Tahniah kami ucapkan kepada Luqman. Tahniah. Luqman, syabas dan tahniah. Syabas. Okey, kita persilakan mungkin sepatah dua kata. Kata-kata daripada Putra Gemilang kita untuk tahun 2013. Selama hampir lebih daripada 6-7 tahun kami menantikan, hanya tahun ini anda dilahirkan sebagai Putra Gemilang. Sepatah dua kata. Okey, terutama sekali saya tidak sangka yang saya boleh berada dalam pertandingan ini dan juga menjadi seorang Putra Gemilang. Dan saya ingin berterima kasih kepada keluarga saya, ibu dan bapa, dan juga makcik saya dan kawan-kawan rapat saya yang sentiasa menyokong saya sehingga peringkat ini. Terima kasih. Terima kasih Luqman, syabas, tahniah kepada Putra Gemilang 2013. Ya. Nampaknya alunan muzik dan tari sudah pun dihidangkan. Dan sudah pastinya dapatlah sekiranya kita bersama-sama dan beramai-ramai melestarikan khazanah Melayu kita ini. Agar tidak pudar mahupun layu. Dan ucapan terima kasih kami kepada para artis jemputan, para penari, para pemuzik dan semua yang menjayakan rancangan ini. Ada masa berjumpalah kita sekali lagi nanti dalam Terus Gemilang. Selamat malam semuanya. Sudah habis, mari terus gemilang. Sudah habis, mari terus gemilang. Minggu depan kita jemput lain orang.